Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis ini diambil daripada Bukhari dan Muslim. Maka dari fiqh mazhab Syafi'i mengatakan 7 syarat sah bagi orang yang sujud, pertama sekali sujud di atas 7 anggota tadi. Apabila kita sebut 7, maka hidung ni dia dikategorikan sebagai sunat ataupun dikira sekali dengan dahi. Ada pandangan ulama kata sekali dengan dahi, maksudnya kena juga hidung tadi. Jadi kalau pegang lagu tegak, kena kapak dua-dua lah. Kalau dia pegang wajib sekali hidung sekali dengan dahi. Sekiranya dia berpegang wajibnya dahi, hidung ni adalah sunat, maka kalaulah hidung dia tidak menyentuh tempat sujud tadi, maka dikira sah sujud dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada di majlis ilmu, semulia-mulia majlis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya daripada minggu sebelum ni berkenaan dengan perkara-perkara yang diharuskan dalam semaya. Yang ke-10-nya ialah sujud di atas pakaian orang semaya ataupun sujud di atas kain serba imamah kerana adanya keperluan uzur. Uzur kita sebut minggu lepasnya kerana mungkin tempat sujud tu terlalu panas pada musim panas, ataupun terlalu sejuk, ataupun adanya perkara-perkara yang boleh mengganggu daripada khusyuk, maka bolehlah sujud di atas kain serba ataupun kain yang digunakan semaya yang terlekat sekali dengan tubuh orang semaya, dengan ujung apa ni, lengan ke ataupun seumpamanya. Ini mengikut pandangan tuan kita ni. Manakala kita tengok pula dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjud ala sab'ati a'zam, diperintahkan aku untuk sujud di atas 7 anggota yang besar. Pertama sekalinya alal jabhah, jabhah ni dahi. Wa asyara bi yadihi ala anfihi, dan Nabi sebut dahi, tapi dalam masa yang sama Nabi mengisyaratkan kepada tunjuk di hidung. Jadi di sini khilaf ulama, adakah sujud tu wajibnya dahi sekali dengan hidung ataupun dahi saja hidung ni sunat. Di situ khilaf ulama. Wal yadaini, dan juga kedua tangan. Wal rukbataini, dan juga dua lututnya. Wa atrafil qadamaini, dan kedua hujung kakinya. Jadi capur semua tu jadi 7 anggota. Mengikut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ni diambil daripada Bukhari dan Muslim. Maka dari fiqh mazhab Syafi'i mengatakan 7 syarat sah bagi orang yang sujud, pertama sekali sujud di atas 7 anggota tadi. Apabila kita sebut 7, maka hidung ni dia dikategorikan sebagai sunat ataupun dikira sekali dengan dahi. Ada pandangan ulama kata sekali dengan dahi, maksudnya kena juga hidung tadi. Jadi kalau pegang lagu tegak, kena kapak dua-dua lah. Kalau dia pegang wajib sekali hidung sekali dengan dahi. Sekiranya dia berpegang wajibnya dahi, hidung ni adalah sunat, maka kalaulah hidung dia tidak menyentuh tempat sujud tadi, maka dikira sah sujud dia. Hendaklah dahinya terbuka, maksudnya tidak ada benda-benda yang menghalang. Di sini timbulnya satu perbahasan berkenaan dengan bila kita tanya itu orang letak batu Karbala, dipanggil dalam istilah Syiahnya dipanggil turbah. Turbah ni asal daripada turabun. Turabun tu tanah. Turbah tu diberi nama khusus pada tanah yang diambil daripada Karbala. Dia pun paki buat bulat-bulat, lebih kurang tingginya 1 inci, lebarnya 3 inci, lebih kurang gitulah. Sujud atas tu.
Jadi turbah ni apa Syiah sujud atas tu? Kerana dia menganggap tanah tu adalah simbol kepada bumi ni. Yang keduanya, dia sujud di atas tanah yang sebaik-baik tanah bagi dia, itu tanah diambil daripada Karbala, tempat yang mana Sayyidina Husain syahid. Jadi dia ambil itulah, tu pandangan dia. Sedangkan pandangan tadi, kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, tidak ada pun. Bahkan sesiapa yang beramal lagu tu boleh menyebabkan amalan dia itu tidak sah, sebab sujud di atas satu benda. Yang keduanya dengan akidah yang salah. Kalulah ada di antara area kampung kita ni hak Syiah, biasanya apabila dia adalah golongan minoriti, kalau dia guna pun dia nus-nus. Dia tengok kiri kanan ada orang ke tak ada gak, dia tubik daripada poket dia gak, dia semayalah. Kalau dengan ramai-ramai gini dia tak akan buat. Kerana ada salah satu daripada amalan orang Syiah ni, dia taqiyah. Dia menyembunyikan akan kesyiahan diri dia tadi. Dia tak sebi orang tahu dia ni Syiah. Apabila dia termasuk daripada golongan yang minoriti. Tapi apabila dia ramai, dia akan menzahirkan amalan-amalan dia. Jadi kalaulah kita jumpa mana-mana ada orang duduk semaya atas batu, sujud atas batu tu, maka kita kena faham lah. Ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan dia kata adanya banyak hadis yang mengatakan ada fadilat. Hadis mari mana? Dah kira Nabi tak pernah hajar. Hadis-hadis ni Nabi royak. Nabi tak pernah suruh pun sujud atas batu tu. Dan peristiwa tu berlaku lepas pada Nabi wafat. Hadis mai kat mananya? Jadi dalam pandangan mazhab Syiah ni, hadis dia ni ada hadis yang direka oleh tu imam dia. Kerana imam dia tu walaupun bukanlah seorang Nabi, dia letak tarahnya sebagaimana Nabi juga. Dipanggil imamah. Ataupun wilayatul imam, yang menyebabkan gapah dia royak tu jadi serupa dengan hadis juga, nama juga. Di situlah timbulnya perbezaan yang banyak, yang mana kita rasa tak aja dengar, tak aja tengok bagi lagu ni, tapi ada dalam amalan-amalan Syiah. Jadi kita kena berhati-hati. Kepingan tanah bagi Syiah, dia kata kepingan tanah yang paling disukai ialah daripada Karbala, tempat matinya Sayyidina Husain bin Ali. Tetapi dia kata kalau nak ambil lain pun boleh juga, nak ambil kapul undai pun boleh, pergi ala bawah lembah tu, korek-korek ambil tanah liat, buat tokau satu tok, boleh juga. Dia kata sah juga bagi dia. Cuma hak mana afdal bagi dia ialah hak tanah Karbala tu lah. Kalau dia tak sah bagi Syiah, kalau dia tak sah sujud atas batu tadi, dia boleh tukar dengan benda lain, ambil tumbuh-tumbuhan, ambil daun-daun pisang, kau gupa-gupa lipat tu atas tu, ataupun apa saja benda yang berasal daripada tumbuhan. Kertas pun tak apa dia kata, sebab kertas tu asal daripada tumbuh-tumbuhan. Tu pandangan yang ada dalam mazhab Syiah, yang mana kita sebagai ahli sunnah jamaah kita boleh nak pakai. Baik, meletakkan kepala sekira-kira dahi tadi melekat pada tempat sujud, rapat, jangan ada tak rapat. Jadi timbullah soalan hak pakar sejadah atau letakkan serbel tadi, apabila kali nak lapik dia kena tekan kuat sikit supaya betul-betul qada dia tu rapat dengan tempat dia sujud tadi. Timbul soalan situ berkenaan dengan ada masjid-masjid yang baru buat ni, kapek dia tebal telajak 3 inci. Selai kaki ada kalau gitu. Merasa tak jumpa lagi selai kaki. Berasalah sedap lembut tu, tapi siapa gelai kaki tu berlawak, tak jumpa. Kalau buat 2 lapis, kata dulu ada dosa pas lapis atas tu, tidak gelai juga, cuma kita berasa nyunyuk sikit, tidak gelai. Jadi janganlah kadang-kadang kita tak suka tapi kita melebih over sangat, tak boleh juga. Jadi tengok kepada realiti berlaku lah. Maksudnya kapek tu mungkin tebal sikit, jadi kalulah kita berasa tebal sikit, maka kita sujud tu tekan sikit biar rapat sungguh kepada hak bahagian bawah tadi, sekadar yang kita boleh tekan. Baik. Tidak ada niat ni. Jadi timbul juga soalan kalau semaya atas lembek. Ada kau semaya atas lembek, orang sakit lagi orang semaya atas lembek. Tu kerana uzur tu nak guana dah lah. Sekadar dia mampu. Begitulah juga dengan orang hak semaya atas kursi ataupun semaya bila duduk tak boleh nak tunduk rapat. Maka waktu tu sekadar yang dia mampu, cuma kadar rokok dia tu lebih tinggi daripada kadar dia sujud. Kalau rokok banyak ni, maka sujud turun sikit lagi.
Kerana dia tak mampu dah nak rapat ke tempat sujud. Itu kes lain lah. Kes orang yang uzur sakit. Orang yang tak boleh duduk semaya sebagaimana normal, dia semaya atas kursi ke, semaya di atas katil ke, itu kita bicara bab lain. Tidak masuk dalam bab lain. Tidak ada niat lain selain daripada sujud. Yang keempat, syarat yang keempat sujud tadi, tidak ada niat lain kecuali sujud. Jangan niat agama lain pula. Kerana apabila dia niat agama lain, maka tidak jadilah sujud tadi. Mesti kena niat sujud. Tidak sujud di atas barang yang bergerak dengan pergerakannya. Ini dalam mazhab Syafi'i ni. Jangan sujud di atas lengan baju dia, dengan serban dia. Jadi kalau lah dalam mazhab Syafi'i, serban dia, piah dia ni kena undur belakang sikit, supaya apabila dia sujud tidak terlapik dengan hak bergerak sekali dengan dia. Termasuklah orang perempuan kain kana dia apa tu, kalau boleh jangan pergi kena tempat dia sujud. Tidak sujud di atas barang yang bergerak dengan pergerakannya, tu yang kelima. Yang keenamnya, kedudukan punggung lebih tinggi daripada kepala. Jangan duduk sama kepala dengan punggung. Jadi kena tinggi punggung. Yang ketujuhnya, tamakninah. Tamakninah maksudnya pergerakan sujud tu dalam keadaan sempurna molek, kena molek, rapat molek, paling-paling kurang sekadar subhanallah, barulah dia angkat kepala tadi. Sebab Nabi larang janganlah seorang itu sujud yang kiru nakron, sujud yang teramat pantas, bobo kena setuh akan naik lah. Jadi mazhab Syafi'i kita meletakkan syaratnya paling-paling kurang minimumnya sekadar sebut subhanallah, so dikira ada tak mana. Kalau subhana tak lagi, sebab tak cukup, mesti subhanallah habis tu paling-paling kurang. Yang terbaiknya kita bacalah zikir yang ada masa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana, confirm dah adanya tamakninah. Disebut benda ni adalah Nailur Raja halaman 179 dan juga disebut oleh kitab Fiqh Manhaji. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis menyebut dalam bab ni, diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Wa'il bin Hujr dan juga Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Humaid ini merupakan hadis hasan sahih yang boleh dijadikan hujah. Ada ahli ilmu mengatakan, ada ulama mengatakan seseorang mesti sujud dahi bersama dengan hidung. Tetapi sekiranya dia sujud tanpa mengenakan hidung, maka sah. Ikut sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama pula mengatakan tidak sah kecuali sujud tu hidung sekali dengan dahi. Adakah orang pak kita ni pegang lagu tu? Kalulah ada pegang lagu tu, maka masa dia sujud tu dia kena perapat hidung dengan dahi dia ni rapat betul-betul kepada pak sujud tadi. Ambos di. Ustaz pegang mana? Ambos di pegang dengan wajibnya dahi, tidak termasuk hidung. Hidung sunat saja. Kena maka dapatlah pahala sunat. Kalau tak kena tu maka sudah sah sujud seorang tadi. Boleh lihat dalam kitab Sunan Tirmizi. Syekh Mubarak Furi dalam syarahnya mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahawa wajib sujud dengan dahi tanpa disertakan dengan hidung. Ni pandangan orang yang sujud tu dahi tidak disertakan. Maksudnya tidak wajib sekali dengan hidung. Hidung tu sunat saja. Walaupun Nabi dalam hadis mula-mula kita baca, Nabi tunjuk pada hidung. Baik, dah sebut dari satu kitab oleh Syekh Hasan Al-Kaf. Dia kata at-tahamul bi ra'sihi bihaitsu law sajada ala qutnin lan kabasat. Cara lagu mana cara kalau dia tepat sujud tebal. Hendaklah dia sujud menekan kepala dia pada tempat sujud sehinggalah tetap dahi dia pada kadar sekiranya ada kapas situ. Agak-agak kalau ada kapas situ, dia angkat tu kapas tu lekat di kepala dia. Ayatnya dia tekan sungguh-sungguh. Lihat At-Takrirat As-Sa'didah fil Masailil Mufidah, adalah kitab tersebut. Baik, ada di antara kita ni hak semaya sujud siapa ada bekas di dahi kita, tu orang panggil tidak sama semua orang. Ada orang ni walaupun dia semaya banyak tak bekas ke apa, tak ada bekas. Ada orang ni semaya bekas. Hak tausiahnya jangan pisah gengnya. Maksud bekah. Buat gapo lah tu. Dia kalau berlaku secara semula jadi sujud dia tu sehingga menyebabkan ada kesannya
di dahi tadi, maka itu salah satu daripada tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW, kesan-kesan daripada sujud yang akan menjadi bukti di hari akhirat esok. Tapi janganlah sampai peringkat mari perasaan nak menunjuk, kapun ni oleh masjid ni aku suara yang ada tanda dahi. Tidak sampai tahap tu. Kerana kadang-kadang ada orang yang sujud banyak juga tapi tidak ada kesan di dahi dia. Mungkin kulit dia tu lagu tu, kulit dia ni tidak memberi kesan. Cuma kalau ada, itu salah satu ada panggil satu tanda yang akan menjadi bukti di hadapan Allah esok. Habis itu berkenaan dengan bab sujud, kita pergi pula sambungan pada minggu lepas. Wa kana yusalli 'ala al-minbari wa yarka'u 'alaihi fa idza ja'at as-sajdatu nazala. Semaya Rasulullah SAW pernah Nabi semaya atas mimbar. Semaya atas mimbar. Mimbar masa tu hanya boleh duduk cacah saja. Nak sujud tak boleh. Maksudnya sepit ruang tak boleh. Duduk gini boleh, duduk cacah boleh. Jadi Nabi naik atas mimbar tu semaya, masa nak sujud Nabi undung punggung. Orang panggil apa? Turun daripada mimbar secara mengundur. Dengan qadar dia boleh sujud. Lebih kurang 4-5 kaki lah. Kemudian Nabi pun sujud bawah. Kemudian sudah sujud ke apa, naik semula, Nabi naik semula atas mimbar. Apa Nabi semaya lagu tu? Masa tu Nabi nak ajar sahabat-sahabat ni hak baru-baru masuk Islam, hak baru kena Islam ni cara semaya, maka Nabi duduk di atas supaya mudah dilihat. Jadi perbuatan Nabi itu ada keperluan lah. Saja-saja kita mari di atas ni semaya, lepas turun, lepas naik tu tak ada keperluan. Apa? Kan ada keperluan untuk dengan tujuan mengajar. Semaya itu semaya sungguh, bukan semaya lolak kata contoh dah, memang semaya sungguh. Sah kan semaya lagu tu atas tujuan mengajar tadi, maka hukumnya harus. Jadi dalam keadaan kita lah ni hak Islam dah apa tidak ada keperluan nak naik atas. Apa sebab bawah pun nampak. Cukuplah. Ataupun adanya TV kiri kanan. Kalau kita nak mengajar tu nampak di TV. Tak perlulah naik atas ni. Masa tu Nabi buat tu kerana ada keperluan lagu tu. TV pun tak ada, mungkin orang terlalu ramai, tak ada nak, kalau duduk depan ni hak belakang tak nampak. Maka Nabi buat atas. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah tu naik atas kenderaan. Kita nak tawaf hari tu jalan kaki kan? Buat haji umrah tawaf jalan kaki. Jadi timbul satu persoalan, kenapa Nabi nak atas kenderaan sedangkan jalan kaki pun boleh? Kerana ada keperluan apa? Masa Nabi tawaf tak ada nak tanya masalah, boleh. Nabi jawab. Nak tanya lagu mana cara? Nabi je. Jadi Nabi duduk atas tu orang boleh tengok perbuatan Nabi. Yang keduanya, kalau ada nak tanya gapo boleh tu Nabi boleh hoyak saja. Sebab Nabi berada di tempat yang semua orang boleh nampak. Jadi kita hari ni kalau kita pergi buat haji umrah masa tawaf tu, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak jalan kaki pun boleh, nak naik kenderaan pun boleh. Cuma bawah tu tak sesuai naik, mungkin tak uwi naik kenderaan situ muka lihat atas. Ada skuter pusing ke atas, bayar 100 berapa? 150 riyal. Pusing. Sekiranya orang tu nak naik kenderaan, hukumnya harus. Sama ada uzur ataupun tidak uzur, boleh. Berasa nak naik skuter, bawah ni pusing ke bawah, bayar 100 yang boleh naik, pusing. Jangan berlomba, sudahlah. Maksudnya dengan niat untuk melakukan tawaf dalam keadaan menaiki kenderaan pernah sabit daripada Rasulullah SAW. Penting juga ni kita naik kenderaan. Kenapa? Sebab pada ni kita nak ayat kau kan? Buat itu terhad. Hukumnya harus, maka bolehlah. Ataupun berasa baru ni pusing jalan kaki dah, naik skuter naik dah, berasa nak suruh orang tolak ada kata tu Arab Yamin tolak tu, bayar 200. Pusing kat aku. Dia pusing, tak ada masalah. Kerja dia ada. Bayar dia 200. Dia buat pusing. Harus juga. Bukan dengan niat nak hanya dia. Tapi nak ambil pengalaman lagu mana berasa naik atas kursi roda. Boleh, tak ada masalah. Nak naik masa tu Rasulullah naik himah. Lah ni tak boleh lah nak masuk himah, nak masuk kuda, kerana melibatkan kebersihan dan sebagainya. Jadi nak jaga hak tu. Jadi dengan kenderaan yang lain, tapi kenderaan juga tidak mengotorkan masjid. Jadi oleh hadis ni disebut Rasulullah SAW pernah semaya di atas mimbar, wa yarka'u alaihi, rukuk di situ, kerana rukuk tu masih boleh lagi. Tapi apabila nak sujud tak boleh, kerana ruang yang sempit. Rokok tu boleh lagi, nak sujud tak boleh. Maka wa yarka'u alaihi fa idza ja'at as-sajdah, apabila marinya waktu sujud, nazalal qahqara. Hadis disebut qahqara ni mengundur ke belakang, turun kaki ke belakang sehinggalah
adanya ruang sujud, Nabi sujud. Fasajada, maka Nabi sujud di atas tanah. Thumma su'ada alaihi, sudah sujud tu naik semula. Kalau katalah Nabi tunjuk tu semaya 2 rakaat, jadi 2 kali naik. Naik sekali apa? Naik 2 kali. Kalau semaya tu 4 rakaat, 4 kali naik. Kalau semaya 3 rakaat, 3 kali naik. Cuma tidak disebut Nabi semaya ni semaya apa tidak disebut. Cuma at least 2 kali Nabi turun dan Nabi naik. Wa kana yusalli ila jidarin faja'at bahimatu tamurru baina yadayhi famazala yudari'uha hatta lasiqa batnuhu bil jidar wa marat min waraihi. Nabi pernah semaya menghadap ke arah dinding, tiba-tiba marilah seekor binatang bahimah. Bahimah ni binatang ternak, sama ada kuda ke, unta ke, hima ke, lembu ke, wallahu alam, tapi binatang mari. Tamurru, mari nak lalu di hadapan Rasulullah. Famaza, maka sentiasalah yudari'uha, Nabi mengelak daripada binatang tadi, sehinggalah la siqabathu bijidar, perut Nabi ni rapat ke dinding, nak lari daripada binatang tadi, nak mari di atas depan Nabi. Nabi pun pergi depan sikit, sehinggalah dia lalu ke belakang, tak sewi lalu ke depan, walaupun dia binatang sekalipun. Rasulullah pergi gerak ke depan supaya binatang tadi lalu ke belakang. Ini pun sabit daripada Rasulullah SAW. Wa marat, lalu binatang itu pun marat min warahi, lalu ke belakang Rasulullah SAW. Kalaulah kita semaya di kawasan-kawasan kita duk nanai, duk merah. Ni contohnya Nabi tu tunjuk dah. Jadi kalau ada binatang nak mari, kalau kita boleh sekat. Kalau nak mari juga, maka kita epek pergi sehinggalah dia lalu ke belakang. Sebab dia tak ada otak ni. Kalau orang kita sekat gitu, dia peh ada dekat belakang. Binatang tak ada otak kan, kita gerak ke depan sikit supaya dia tidak litah di hadapan kita. Wa kana yusalli faja'athu jariyatan min bani Abdul Muttalib qad tatalata fa akhadhahuma bi yadihi fa naza'a ihdahuma min al-ukhra wa huwa fi shalah. Pernah juga Rasulullah duk tengok sembahyang, marilah 2 orang jariyatan, 2 orang budak perempuan daripada Bani Abdul Muttalib, anak-anak Nabi jugalah, 2 orang budak perempuan, mari di hadapan Rasulullah. Qad iktatalat, ni maksudnya duduk balah depan Nabi. Nabi duduk sembahyang, Rasulullah SAW tak sewi ganggu. Fa akhadhahuma bi yadihi, Nabi pun peganglah dengan tangan dia untuk tengok sembahyang ni, pegang tangan keduanya. Fa naza'a ihdahuma, duduk balah tadi ayat salah seorang. Wah sedalam keadaan Nabi duduk tengok sembahyang. Harus juga lagu tu. Ni mungkin tidak menjadi pandangan dalam mazhab Syafi'i, mungkin dijadi pandangan mazhab lain. Siapa kalau kita ni ayat orang balah ni, mungkin tidak jadi pandangan mazhab Syafi'i. Walafzu Ahmad fihi fa akhadhata bi rukbatai. Jadi tu kelebihan kita ngaji banyak. Sekurang-kurangnya kita tahu dah kalau ada orang sebut, biasa dengar dah ni, daripada kita tak ngaji langsung, kemudian berlaku depan kita ada orang-orang duk tengah balah, tiba-tiba dah semaya lagu mana dia ni. Mungkin dia berpegang dengan hadis tadi. Fa akhadhata bi rukbatayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa naza'a bainahuma aw farraqa bainahuma wa lam yansarif. Ada hadis yang kedua, lafaz daripada Imam Ahmad menyebut fa akhadhata bi, duk balah 2 orang ni, budak perempuan tadi, jangan pegang lutut Nabi. Hang ni pegang alik ni, hang ni pegang alik ni. Mari duk balah. Fa naza'a, maka Nabi memisahkan di antara keduanya, walam yang dan Nabi tak berhenti daripada semaya. Ayat tangan dua-dua agak pergi tepi, sambung semaya. Lagu tu. Mungkin kita ni tidak berlaku lah orang lain, tapi anak beranak tu mungkin berlaku. Kita duduk tengah semaya, cucu mari duk balah 2 orang tu. Hak balik Putrajaya seorang, hak Negeri Sembilan seorang. Hak ni teh kok bahasa KL, hak ni teh kok Negeri Sembilan. Sudah gogek. Atu duduk semaya. Maka kaedah hadis tadi kita ayat tangan kedua-dua supaya tidak ganggu semaya, sehinggalah kita lesah semaya. Kalau tak tidak mengganggu tak apa. Sebab ada hak cucu ni hak mengganggu. Ada satu video tuk dia duduk tengah semaya. Belakang ni bini ni semaya. Adalah cucu seorang mula-mula duk mutar kot kaki, mutar. Duk tengah mutar tu tak kabarnya masuk dalam kain. Budak tu masuk dalam kain. Jadi hak makmum belakang tengok masuk dalam kain, berasa geli juga ni. Rambut kena latu-latu tu. Berasa geli juga. Ayah tak akhir sekali nyok selok kain.
Makmum belakang suka keras makmum belakang. Saat ni teh suka lagi duk menggodok alai kain. Apabila nya selok kain dekat suka. Jadi batal dalam semaya siapa tak tu. Kerana terbuka aurat. Jadi tengoklah keadaan tadi adakah siapa mereka masih lagi boleh menunaikan semaya ataupun sudah terbatas semaya tadi dengan gangguan tadi. Wa kana yusalli famarra baina yadayhi ghulamun faqala bi yadihi hakadha faraja'a. Hadis yang ketiga ni aw asyara biha liyarji. Pernah berlaku Nabi duduk tengah semaya, tiba-tiba marilah seorang budak. Mari budak dah hadapan Rasulullah SAW, maka Nabi isyarat dengan tangan. Maksudnya gi jadi duduk main depan gi. Isyarat dengan tangan. Ataupun dengan jari, maka hukumnya tidak membatalkan semaya. Wa marrat baina yadayhi jariyatun faqala bi yadiha kadza. Pernah juga seorang budak perempuan duduk lalu depan Nabi masa Nabi sembahyang, Nabi pun mengisyaratkan lagu tu juga. Famadat falamma shalla Rasulullah sallallahu qala, apabila Nabi sudah sembahyang, Nabi sebut apa? Hunna aglab. Budak ni kalau dengan kita nak balas dengan dia tak benar kita. Budak-budak kalau kampung hamba tu musim-musim hujan ni ada air hok litah jalan tu kan yang mai duk kerumung situ berang. Dengan rumah hamba tu sekali dengar lagi duk berang. Petai-petai berang. Kalau takik tu mau ujian sikit air lepas lah. Duk main situ apa dia? Berang. Enggak ada lah masjid dekat ngata. Nak pergi lari lagu mana? Tak pergi marah. Pergi kat gosok belakang. Dek, selu sikit dah. Oh nak semayang ni. Dia kalau pergi kita ambil motor dia lepas dia tali air. Kita semayang bahawa ni motor kita tak ada bahawa ni. Jadi Nabi sebut kadang-kadang budak ni dia lebih pada kita, tak lepas mata kita sudah orang. Selipar macam-macam lah dia buat. Muka dia budak, dia akal dia tak sempurna lagi. Jadi Rasulullah SAW ni guna kaedah berlembut dengan budak-budak dengan kanak-kanak. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham apabila ada anak-anak mari semaya, budak-budak dia adalah seorang dua nakal. Janganlah kita marah, kita gosok wich kelak wibiti awal mari semula mari itu dah. Tapi jangan duk gagal duk semaya tu, jangan duk gagal. Royak molek siapa dia faham. Seria dia kan. Dia tengok kita tu, dia tunggulah. Tak gagal. Seria pula. Lagu tu ya. Mudah ya budak-budak ni. Jadi Nabi mengambil kaedah pendekatan baik dengan budak-budak, mayangi dengan budak-budak ni kerana pertama sekalinya dia kurang dari sudut akal, yang keduanya kalau kita didik dengan baik insya-Allah pada ni dia akan jadi jujur. Zakarahu al-Imam Muhammad wa huwa fi sunan, disebut oleh Imam Ahmad dalam kitab Sunan. Wa kana yanfaqu fi salatihi, dan Nabi pernah nafakha fi salatihi, maksudnya meludah dalam sembahyang mana? Di bahagian bawah, ataupun Nabi sebut kalau nak ludah juga di sebelah kiri. Kalau tak ada orang lah sebelah kiri. Kalau ada orang sebelah kiri jangan buat puff. Sebelah kawan tu. Kalau ada orang sebelah kita, apa kita kamu kawasan, kalau kita semaya di kawasan yang maksudnya ada sesuai untuk ludah tadi, riak tadi. Kalau lah tak boleh, maka kita guna kaedah lain. Buat dengan tisu ke, ada kata telai boleh kau usah telai. Kalau gamuk kat telai lah. Enggak ada demo mungkin orang lain kata. Cuma di situ bahas juga ulama adakah boleh ataupun tidak boleh telai tadi. Jadi kalau desak sangat kita nak pergi pandangi hak tadi telai. Terpaksa batas semaya, nak baca lagu mana nak riak dari tekuk ni. Batas semaya kemudian semaya semula. Wa amma hadithun nafkhi fi salat kalamun, akan tapi hadis berkenaan dengan nafkah dari semaya tu adanya perbincangan ulama, ada yang terima ada yang tidak terima. Fala aslalahu an rasul, kana ada yang mengatakan tidak ada dalilnya yang sabit daripada Rasulullah sallallahu. Baik. Wa kana yabki fi salati, dan Nabi juga pernah menangis dalam semaya. Wa kana yatanahnahu fi salati, dan dia pernah berdeham dalam semaya. Kerana nak baca tak boleh lekat. Khususnya bila apabila kita bangun waktu subuh, adanya benda-benda lekat tekak tu Nabi sedikit untuk meneruskan bacaan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan atiyatan fiha fa idza ataituhu istazantu fa in wajadtuhu yusalli tanahnaha fadakhaltu wa in wajadtuhu fadiran adzina li. Daripada Ali bin Abi Thalib. Ali ni sepupu dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pernah satu waktu
aku masuk nak jumpa dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba aku mendapati Nabi duduk tengah semaya. Jadi apabila dia minta izin, Nabi tanahnaha, Nabi buat bunyi gitu. Sebagai isyarat Nabi mengizinkan dia masuk. Ataupun dengan cara lain boleh juga. Kita tahu dah ada orang mai rumah kita, waris kita. Dia kata ada orang kat rumah kita pun duduk tengah semaya, kita menguatkan sikit suara baca. Nah, kalau masa tu baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Kalau kita masa tu nak rakaat sujud, Allahu akbar. Biar dia dengar kita ni dalam keadaan semaya supaya dia masuk ataupun dia tunggu situ. Baik. Wa in wajadtuhu farigan adzan, sekiranya aku mendapati Nabi itu tidak semaya ataupun sudah semaya, maka Nabi akan sebut dengan suara silakan masuk. Udkhul, Nabi akan suruh masuk. Tapi kalau Nabi semaya, Nabi akan buat suara nahnaha, berdaham. Wa lafzu Ahmad, dan lafaz yang disebut oleh Imam Ahmad, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhul min al-laili wan nahar. Aku sentiasa memasuki ke rumah Rasulullah malam dan juga siang. Wa kuntu idza dakhaltu alaihi wa huwa yusalli, dan apabila setiap kali aku masuk dalam keadaan Nabi duduk tengah semaya, Nabi akan berdaham. Fakana yatanahnahu fi salati wa la yaran nahnahata mubtilatan li salah. Maka pandangan ulama yang berpegang dengan hadis ini kata, maka berdaham Nabi itu menjadi bukti dalil bahawasanya mana-mana orang semaya kalau dia berdaham tidak membatalkan semaya. Cuma apa sebut lagu ni? Sebab ada pandangan lain yang mengatakan berdaham itu juga boleh membatalkan semaya. Jadi kita sebut dua-dua selalu. Wa kana yusalli hafiyatan taratan wa mutanailan ukhra. Pernah Nabi semaya dalam keadaan hafian, tak pakai selipar, dan pernah juga Nabi semaya dalam keadaan mutanailan, pakai selipar. Kerana masa zaman Rasulullah ni datang tu pasir, nak pakai selipar pun tak apa, tak usah pakai selipar pun tak apa. Dua-dua tu pernah Nabi buat. Kaza qala Abdullah bin Umar, demikianlah yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Wa amara bis salati bin na'li mukhalifatal yahud, dan Nabi pernah juga menyuruh sahabat-sahabat ni semaya pakai selipar supaya mukhalafah ni bercanggah dengan amalan Yahudi yang semaya tak pakai selipar. Boleh. Cuma kalau dalam masjid gini, kalau nak pakai selipar kena beli selipar lain lah. Beli selipar Jepun hak baru tu, jangan guna mana-mana, khusus untuk pakai dalam masjid. Boleh, tak ada masalah. Boleh pakai kerana dia terjaga kebersihan tadi, tidak campur dengan, tidak ada was-was keraguan. Sebab kita jalan ni memang tak ada najis itu. Takut-takut ada. Sebab jalan ni macam-macam, ada kadang-kadang anjing pun lalu kat tu. Anjing, orang hok jerit tahi kucing. Jerit tahi lembu, mari mana? Mari bawah lembah dia pergi mari. Kita tidak nampak dah masa tu kat atas jalan. Takut-takut mari waswas. Jadi nak menghilangkan sebab segala waswas ni, boleh nak pakai. Beli selipar lain. Kita pakai khusus untuk dalam masjid. Ataupun pakai khuf. Kita bahasa tengok kan khuf. Khuf tu orang Arab pakai. Di kawasan-kawasan musim sejuk ni pakai khuf mari semaya. Tak ada masalah. Sebab ekor ni kuat sangat kau, kita pakai khuf. Jadi lesser, dan adanya pelapik kaki tadi. Tidak semestinya bentuk selipar. Cuma jangan mari pakai kasut buk lah. Beli kasut buah kuning tu. Hamba baru beli ni. Nampak pelik lah. Apa tebal telajak besar nak apa. Sekadar nak mukhalafatul yahud tu, kita beli selipar hak pakai ahli rumah tu kan. Selipar wang kain tu. Apa ada lah. Atas dasar tu. Sebab pakai kau tak pakai. Tidak dioyak tebal kau mahal dah. Yang penting pakai selipar. Boleh. Hukumnya harus. Baik. Wa kana yusalli fi thawbil wahidi wa fi thawbaini taratan wa huwa aktsar. Dan Nabi pernah semaya dengan memakai satu pakaian, dan pernah juga dua pakaian, jaga-jaga. Dan hak itulah lebih banyak mana? Lebih banyak pakai dua pakaian. Lagu mana dua pakaian? Pakai dua lapis ke? Tak. Pakaian ni dia ada thawbun dengan izarun. Hak bawah ni dipanggil izar. Start daripada atas pada pusat kita pakai kain, sehinggalah bawah pada lutut dipanggil izar. Serupa kita pakai kain umrah, kain ihram tu kan. So kita pulah ke bawah, so lagi kita balut ke atas. Nabi pernah semaya pakai dua-dua, balut bawah so ke atas so. Hak jubah-jubah lah. Kalau pakai jubah pun pakailah izar ke bawah tadi, kain ke bawah tadi.
Dan Nabi pernah juga jaga-jaga pakai hak bawah saja, alik atas tak pakai. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i kan mesti atas pada pusat tadi. Jaga-jaga boleh. Cuma hang tak jumpa lagi lah orang mari sembahyang masjid ni pakai kain saja. Ada kata jaga-jaga ni buat sunnah Nabi. Sebab suasana budaya kita tidak gitu dah. Kalau di rumah tu mungkin kita sore-sore kita bangun semaya, berasa panas hari ni tak saya pakai baju, pakai pelekat saja. Bawah pada dada sikit, atas pada pusat sikit. Allahu akbar. Jaga-jaga pula. Tapi jangan sama-sama lagu tu. Siapa kami ni kata, tok lelaki aku ni mazhab mana? Setiap kali semaya pakai pelekat saja. Padahal baju ada baju Melayu, ada pagoda, ada jersey, ada apa? Nak ambil mudah. Tak sih juga lagu tu. Jadi kalau boleh nak buat yang terbaik atas dasar sunnah Nabi, jaga-jaga boleh. Wa huwa aktsar, tetapi hak itulah lebih banyak mana? Banyaknya memakai dua pakaian, atas sah, bawah sah. Kalau tanya ustaz, kalau pakai jubah saja boleh ke? Pakai jubah saja, kain tak saya pakai, seluar tak saya pakai, seluar dalil tak saya pakai. Boleh ke? Menutup dah aurat, sah dah semaya. Tapi apabila jalan nak tubik tu kan, nampak yang geriba, nampak lata-lata, tak usah lah. Jadi kalau boleh pakai juga selapis lagi, supaya apabila pakai dua lapis tu dia tidak bekas mana, dia tidak menzahirkan apa yang ada di dalam tadi. Maka lebih baik pakai dua. Sebab Nabi pun kebanyakannya pakai dua, kecuali waktu-waktu yang jaga-jaga sana. Boleh. Masuk waktu dah ke? Sikit lagi deh. Yang ke-12, al-qira'atu minal mushaf, membaca melihat kepada masah. Buka Quran tak depan. Masjid ini tak ada. Dia ada masjid-masjid dia letak hak macam orang sembahyang tarawih tu lah, tu imam tarawih tu dia buka depan. Salah satu sebabnya sebab dia tak ingat. Dia tidak hafiz Quran dan dia tak ingat, ataupun dia hafiz Quran dia tak ingat ayat tadi, maka dia buka supaya dia ni tak baca qasid. Jadi tu kita ni kata fa inna Zakwan maula Aisyah, hamba kepada Aisyah yang bernama Zakwan menjadi imam kepadanya pada bulan Ramadan. Jadi Aisyah ni suruh Zakwan ni jadi tu imam sembahyang tarawih, dia jadi makmum. Dalam keadaan minal mushaf, dia membuka masah sembahyang. Disebut oleh Imam Malik. Dan inilah merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Katanya Imam Nawawi, walau qallaba awrakahu ahyanan fi salati lam tabtul. Sekiranya dia duduk tengah semaya tu, siapa ada hayat habis dah muka surat tu, dia kena belek muka surat, maka hukumnya harus dia belek muka surat tadi walaupun dalam keadaan tengah semaya. Jadi ada timbul isu tempat kita ni, semaya dia tidak buka masah, dia pegang telefon. Boleh ke tak? Awak buka telefon dia belek kan? Handphone, handset dia. Dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Habis tu dia slide, apa panggil apa? Slide. Slide. Awak gitu. Cuma tidak gitu lah mengodok semaya. Dia ngajari gitu jelah. Maka sebagaimana masah tadi lah, boleh, hukumnya harus juga. Kalau kita tengok Makkah tu pergi Quran apa ada masa semaya tarawih. Pergi belek, termasuklah telefon tadi, termasuk juga masah secara maya, maka hukumnya harus. Jadi benda tu benda yang khilaf, yang ada kelonggaran. Katanya Imam Nawawi, sekiranya dia membuka kertas-kertas helaya tadi jaga-jaga dari semaya, maka tidak batal semaya dia. Cuma kalau jadi imam tarawih kena bubuh ngepik dua ni sini. Saya kat nak mai, mai kipas beru. Bubuh ngepik dua ni kan. Bajet lalu sini rakaat pertama sini kau sini, rakaat kedua sini kau sini. Selesailah. Jangan nak mai kena belek-belek. Kalau boleh tak belek lebih baiklah. Ataupun kalau di Masjid Muhammad itu dia di skrin ni tu dia ada orang jaga dalam. Tu imam baca ni, siapa yang habis dia balikkan sendiri. Tapi kena ada kawan dalam so. Pak tu imam pun lagu tu juga. Dia tak imam tak payah dah nak belek-belek, sebab siapa ayat tu dalam tu dah ke buka muka surat lain dalam skrin depan tadi. Maka macam-macam cara boleh. Cuma tu yang kita ni sebut secara manual pun hukumnya harus juga boleh. Dalam semaya sunat pun boleh, dalam semaya fardu pun boleh, dalam semaya apa-apa saja boleh berlaku. Baik.
Walau nadhara fi maktubin ghairil Quran, sekiranya dia melihat pada benda bertulis selain daripada Al-Quran, wa raddada ma fihi fi nafsihi, dan dia mengulang apa yang ada di dalamnya, dalam hatinya, lam tabtul salatuhu wa in tala, tidak batas semaya dia sekalipun panjang dia baca. Contohnya apa? Depan dia betul ada buku, depan terbuka. Masa semaya duduk baca buku. Baca dalam hati, bukan baca mulut. Maka mengikut pandangan tuan kita ni tidak batas main dia, akan tapi yukrahu, hukumnya makruh, tak boleh pahala lah situ. Sebab dia tidak khusyuk dengan perbuatan semaya, dia duk baca benda lain. Sebab itulah kita ni sebagai ahli jemaah ni, kita nak ra'i ahli jemaah lain, kalau boleh pakaian kita ni belakang jangan ada apa-apa. Jangan tulis nama kita ke atas pun. Nama masa kita ngaji tingkat 5 gitu. SPN 2018. Jujur. Gak kahwin ni Allahu Akbar. Minah Jenna, Aisyah, lepas tu Kristina, ni nama pelik ni. Macam kau nak baca tu. Jadi kalau boleh kan pakaian kita tu tidak menyebabkan terganggunya, ataupun gambar Metallica. Lambai begitu, lambai begini. Tak payahlah. Jadi kalau boleh kita pakai pakaian kosong yang dengan pakaian kita tadi tidak mengganggu semaya orang lain. Baik. Nafsu alaihi Syafi'i fil imla, dan perkara ini telah disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Imla. Jadi itulah beberapa perkara konsep kita hari ini berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan semaya. Cuma akhir sekali ada soalan yang tanya maring baru. Seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan. Nak tanya ahli jemaah lah. Seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, hak perempuan ni ada anak jatah, ngapok lain. Anak jatah dia ni pun nikah dengan seorang perempuan. Tiba-tiba apa tu balah cerah. Jadi pok tiri dia ni nikah dengan bekas bini anak tiri tadi. Sah kau tak sah? Nampak tak? Seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan. Perempuan ni ada anak lelaki, seorang ngapok lain. Anak lelaki pun nikah dengan seorang perempuan. Tiba-tiba cerah. Jadi si ayah tiri ni pun nikah dengan bekas bini dia tadi. Sah kau tak sah? Sah. Sebabnya? Kalau tak boleh? Sebab? Bekas isteri, bekas bapa direct. Ni apa lain. Maksudnya ada pemisah di antara tu. Sebab gagal mari sah kau tak sah. Gagal. Siapa tepuk meja. Ni kata sah, ni kata sah. Baik, apabila kita kata sah, kita nak tanya juga mana dalil kata sah. Dalil kata sah mana? Lagu mana agak-agak? Cari mana dalil kata sah? Dipanggil, kalau istilah fiqhnya panggil zaujatur rabib, isteri kepada anak tiri lelaki. Hukumnya sah. Dalilnya mudah ya. Teka ya ni. Dalilnya mudah apabila kita tengok kepada al-muharramat, perempuan yang haram dikahwin ni ada 22 orang semua, hak tu tidak termasuk. Maka automatik dia dikira halal sah nikah. Cuma pelik lah berasanya. Nak panggil gapo hari tu, panggil ma hari tu. Ya, dah moga dah bermadu dah ni. Hari tu panggil ma. Pahala ni nak panggil gapo ngak tu. Jadi kekok-kekok tu dari sudut hubungnya, tapi dari sudut hukumnya adalah sah, kerana Rasulullah SAW sendiri pun pernah berlaku Nabi pernah berkahwin dengan isteri anak akak. Zaid tu dia ada isteri, lepas tu dia cerai, Nabi pun ambil lah isteri tu, tak isteri nama Zainab, kahwin dengan Nabi. Cuma jadi geger masa tu di Madinah. Nabi nikah dengan isteri anak akak tu, seolah-olah macam anak lah. Orang ni pun serupa lah, seolah-olah macam anak. Jadi apabila benda tu tidak termasuk dari perempuan yang haram dikahwini, maka hukumnya Nabi nikah tu pun atas dasar apa? Pertama sekali nak ra'i dia, mungkin dia ni orang susah. Yang keduanya nak ayatnya hukumnya halal dan juga sah perkahwinan tersebut tadi. Gagal memang gagal kali tu. Gamuk dia mau nikah dengan dia tubuhlah soalan tu, tapi dari sudut hukumnya lah sah. Wallahu a'lam bissawab. Iktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.